Okey, jadi lepas ni 8:40 awak join kelas cikgu. Okey, awal tak apa, jangan lewat. Sebab lewat cikgu terpaksa back daripada Google Meet tu untuk admit awak. Okey, hari ni kita akan tengok 1.1 iaitu daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, daya paduan ini ataupun kita tengok daya tunggal. Daya tunggal yang mewakili kesan gabungan dua atau lebih daya sekereta. Apa ni? Magnitud dan arah. Okey, cikgu rasa kita tengok apa maksud. Nanti kita akan tengok. Okey, daya paduan ni maksudnya satu. Paduan tu, daya paduan ni maksudnya kat sini awak merupakan daya tunggal. Maksudnya kat sini kita ada beberapa daya dan macam mana daya itu kita nak jadikan tunggal, dan tunggal itu dikenali sebagai daya paduan. Okey, nampak? Jadi kalau awak tengok kat sini, arah ni kalau awak tengok dia ada arah yang sama. Okey, arah yang sama ni mudahlah kan. Okay. Kemudian dia ada arah yang bertentangan. Masuk kat sini dia ada ke kanan ada satu, ke kiri satu, ataupun ke atas satu, ke bawah satu. Ataupun daya itu berserenjang antara satu sama lain, ataupun daya itu tidak berserenjang. Berserenjang ni maksudnya 90 darjah. Kita ada daya ni dia serenjang. Okay, kita akan tengok contoh dan awak boleh nanti kita akan boleh bincang bersama-sama. Okey, kita tengok daya selari. Daya selari ini maksudnya kita tengok kes ini. Okey, kira daya paduan. Dalam kes ini kita perhatikan dua-dua daya ni bergerak pada arah yang sama, iaitu arah ke kanan. Jadi kalau arah yang sama, kita mengandaikan kedua-dua nilai ini adalah nilai yang positif. Daya paduan. Daya paduan ini adalah daya tunggal. Daya tunggal. Maksudnya satu. Kita nak dari sini ada dua. Kita kena jadi satu. Macam mana? Dekat sini awak hanya tambah sahaja sebab dua-duanya arah kanan. Jadi daya paduannya adalah 8 Newton. Ingat, daya ini ataupun force ini unit is Newton. Jadi 8 Newton tambah 15 Newton, maka awak akan dapat daya paduannya adalah 23 Newton. Jadi 23 Newton ini dikenali sebagai daya paduan ataupun daya tunggal. Nanti kita akan panggil daya paduan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai resultant force. Okey. Okey. Ini untuk kes kedua dia, arahnya adalah arah ke kanan. Kita tengok kalau dia arah ke kiri, apa akan jadi? Okey, ini untuk A. Okey, untuk B. Tengok B. Okey, untuk B, kita ada dua daya juga kat sini dan kedua-duanya arah yang sama, iaitu arah ke kiri. Dan di sini kita nak, daripada sini kita nak dapatkan daya paduan. Adakah belah kiri ini kita anggapkan sebagai negatif? Jadi sebenarnya tidak. Walaupun dia ke kiri, kita mengandaikan sebab arah yang sama, kita mengandaikan dia sebagai daya yang positif. Jadi daya paduan dia ataupun F ni kan, paduan F ni force. Ni paduan. Maka 5 Newton tambah dengan 10 Newton sebab arah yang sama. Sekejap jadi akan dapat 25 Newton. Jadi daya paduannya bukan 25. 5 campur dengan 15 akan jadi 15 Newton. Jadi 15 Newton ini dikenali sebagai daya paduan. Okey, cikgu terpaksa edit balik semua ni. Supaya nampak tidak ada keluar masuk, tak ada ke sana ke sini, ke sana dan ke sini. Okey, jadi keluar join awal nanti. Okey, jadi daya paduannya adalah 15 Newton. Okey, jelas ya? Walaupun kedua-duanya adalah ke belah kiri. Ada lagi nak join kelas cikgu ni. Okey, boleh jelas ya? Okey, komen sikit pada ruang chat tu. Jelas ke tidak untuk daya paduan yang arah yang sama? Okey. Okey, bagus. Okey. Okey. Sekarang kita tengok yang
nombor, okey, nombor 2. Dia kata dekat sini, daya paduan ialah 12 Newton. Kira F. Dekat sini, dia sudah bagi daya paduan. Tapi dia suruh kira F. Jadi macam mana nak buat? Jadi awak pakailah, sebab tapi di sini dua-duanya arah kanan. Okey, bila dua-dua arah kanan, awak buatlah F paduan atau bahasa Inggeris disebut net, resultant force. Okey, sama dengan 5 tambah dengan F. Okey, sebabkan dua-dua arah kanan, jadi kita anggap kedua-duanya arah positif. Okey, ada lagi nak join kelas. Jadi 5 tambah dengan F. Okey. Jadi F dekat sini adalah 12 tolak 5, maka akan dapat berapa? Akan dapat 7. Dalam fizik tak boleh buat 7 saja. Dia mesti ada unit. Jadi force ini ataupun daya ini unitnya adalah Newton. Jadi dapat adalah 7 Newton. Okey ya. Ini konsep yang sama daripada tadi. Cumanya dia bagi daya paduan. Okey, ini untuk kes nombor 2. Okey, kita tengok kes nombor 3. Dekat sini. Okey, kes nombor 3 ini, kalau awak perhatikan sini, dia pun sama juga. Dia bagi daya paduan. Okey, tapi di sini, kalau awak perhatikan kat sini, dua-duanya arah kiri. Okey, adakah arah kiri itu nilai dayanya adalah negatif? Tidak ya. Dia sebab arah yang sama, kita masih mengandaikan nilainya positif. Memang positif. Jadi, F paduan sama dengan F tambah dengan 10 Newton. Sebab dua-duanya arah yang sama, jadi kita anggapkan yang sama lah, nilainya positif. Jadi F paduan, kita tengok kat sini 12. Dia bagi dalam soalan tadi 12 tambah dengan F tambah 10. Jadi dekat sini awak dapat F nya adalah 12 tolak 2, maka akan dapat 12 tolak 10 akan dapat 2. Jadi 2 apa? 2N. Jadi ini adalah 2 Newton. Jadi itu F nilainya adalah 2 Newton. Okey, jelas ya. Ini kalau arah yang sama. Apa akan jadi kalau kita tengok seorang berikutnya? Kalau awak tengok sini, kira daya paduan. Dekat sini, satu ke kanan, satu ke kiri. Adakah ke kanan itu positif ataupun ke kiri itu negatif? Tidak. Okey. Awak tengok yang nilai besar. Jadi kalau nilai besar kat sini, 15 ni besar daripada 8. Jadi 15 ini akan jadi positif. 8 ini akan jadi negatif. Yang besar itu akan jadi positif. Okey, jadi kalau awak tengok sini, daya paduan F. Jadi F paduan sama dengan, okey, kita ambil besar positif 15. Okey, tolak dengan 8. Sebab 8 tu sebab kita ambil negatif sebab arahnya sudah berbeza. Arahnya sudah berbeza. Jadi daya paduannya akan dapat kat sini adalah 15 tolak 8, maka awak akan dapat 7 Newton. Jadi tak semestinya kanan itu positif. Tengok nilai yang besar. Kalau nilai yang besar itu dia akan jadi positif. Okey, sebab besar akan tolak kecil. 7 Newton. Okey, itu nombor 3A. Kita tengok 3B. Okey, tengok 3B. Okey, dalam kes 3B ini, kita nak kira daya paduan. Okey, kita nak tengok daya paduan. Jadi, di mana positif dan mana negatif? Tengok, antara 7 dan 5, mana yang lebih besar? Jadi, yang besar adalah 7. Jadi, ini positif. Ini akan jadi negatif. Okey, jadi F paduan sama dengan 7 tolak 5. Jadi, awak akan dapat 2 Newton. 2N tu adalah 2 Newton. Okey, jelas? Jelas tak ni? Jelas awak komen sikit pada ruang chat tu.
Ini kalau arahnya adalah berbeza. Okey. Okey. Kita tengok dekat soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni kat sini dia dah bagilah daya paduan. Okey, ada lagi nak join kelas cikgu ya. Video cikgu bila ada di tengah-tengah tu kita return back kepada Google Meet. Tak cantik. Jadi cikgu harap awak awal lagi ya. Awal lagi. Tak cantik cikgu punya. Bukan kalau setakat recording tak apa. Ini cikgu nak masuk YouTube. Okey, dekat sini kalau dia bagi daya paduan 12 Newton kira F. Jadi macam mana nak buat? Jadi kalau awak tengok kat sini, okey awak buat tadi kan F paduan. Kan formula asalnya F paduan sama dengan kalau awak perhatikan kat sini. 12 Newton. Jadi itu adalah 12 Newton itu adalah daya paduan. Jadi F paduan sama dengan F tolak dengan 8. Sebab apa? Sebab ini positif, ini negatif. Dia satu kanan, satu kiri. Jadi kena tolak. Tak boleh tambah. Jadi dekat sini daya paduan tadi 12. Jadi memang kita nak cari F. F tolak dengan 8. Jadi F sama dengan 12 tambah 8 akan dapat berapa? Awak akan dapat 20 Newton. Jadi F ni kat sini adalah 20 Newton. Jadi nilai kat sini adalah 20 Newton. Okey. Ada lagi nak join kelas itu? 4A. Okey, 4A. Okey. Sekarang kita tengok yang B pula. Yang B itu dekat sini daya paduan yang sama 12 Newton. Jadi awak pakailah F paduan sama dengan F tolak dengan 5. Jadi 12 F tolak dengan 5. Jadi F dekat sini ialah 12 tambahkan 5, maka awak akan dapat 17 Newton. Jadi nilai kat sini adalah 17 Newton. Okey, itu sahaja kalau melibatkan daya paduan. Okey, ini kalau dia hanya ada arah yang kedua-duanya melintang sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, sekarang ni kita akan tengok kalaulah daya itu berserenjang antara satu sama lain. Awak tengok kat sini. Tadi dua-dua melintang. Sekarang ni dia ada melintang dan dia ada menegak ataupun horizontal dengan vertikal. Jadi macam mana kita nak kira daya paduan dia? Dalam kes ini awak akan guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Jadi contohnya kat sini kita ada 4 dan kita ada 3 Newton. Jadi kat sini macam mana kita nak dapatkan daya paduan? Daya paduan ni yang tunggal. Jadi ada lagi nak join kelas cikgu Sini awak kena buat teorem Pythagoras. Jadi 4 kat sini, 4 tu pergi kat sini sebab dia adalah arah dalam paksi X. Okey, 4 Newton. Kemudian kalau awak tengok kat sini 3 ni awak boleh pindahkan dia. Kalau awak buatkan dia 3 tu awak pindahkan dia jadi macam paksi Y macam ni. Nampak paksi Y kat sini. Okey. Kemudian 4 Newton ni awak jadikan dia paksi X. Awak tahulah antara kedua-duanya kat sini 3 dan 4 itu dia adalah 90 degree. Okey, 90 degree. Dan kalau awak buat, awak akan dapat teorem Pythagoras 3 kuasa 2. Okey, jadi awak akan buat 3 kuasa 2. Kalau awak cari daya paduan cukup padam balik. Okey, nak dapat daya paduan. Jadi F paduan sama dengan awak square root, awak puncakan dia 3 kuasa 2
tambah dengan 4 kuasa 2. Jadi awak akan dapat square root of 25. So awak akan dapat 5 Newton. Jadi 5 Newton ini adalah dikenali sebagai daya paduan. Senang saja. Kalau dia 90 degree, awak buat teorem Pythagoras. Okey. Okey, ada lagi tak jengkelas cikgu? Okay. Tapi juga awak boleh menggunakan kaedah awak pernah dengar kan? Ada lagi nak join kelas cikgu ni. Soh, cah, tua. Di mana O ini adalah opposite, H ini adalah hypotenuse. Okey, contohnya kat sini kan. Cikgu agak ajak awak. Contoh kat sini contoh kat sini. Okey, cikgu padam balik. Okey. Sekarang ini awak buat ini sebagai theta. 37 ni sebagai theta. Okey. Jadi kalau awak pakai soh kita pakai soh. Soh ni sin 37. Ni. Okey, ni theta ni 37 lah. Ni theta. Jadi O tu yang mana? O tu yang opposite daripada theta. Ini 3 ni. Ini adalah 3. Sebab dia adalah opposite. Hypotenuse yang mana? Hypotenuse ini adalah 5. So, per dengan 5. Awak tekan kalkulator 3/5, nilainya akan dapat sama dengan sin 37. Mesti sama. Ini menggunakan kaedah apa? Ini adalah soh. Soh. Maksudnya, sin 37 sama dengan opposite bagi dengan hypotenuse. Okey. Kita pakai cah. Okey, cah. Okey, ini sebagai theta jugalah. Sama. Jadi, cos 37. Okey. Adjacent. A ni adalah adjacent. Di mana adjacent? Adjacent tu yang maksudnya yang bersentuh dengan theta. Ni. Ni 4 ni adalah adjacent. Sebab dia bersentuh dengan theta. Jadi, 4 bahagi dengan hypotenuse ni 5. Awak tekan kalkulator 4/5 mesti sama nilainya dengan cos 37 darjah. Mesti sama. Nanti awak lepas ni awak tekan kalkulator 4/5 sama dengan nilai cos 37. Okey. Last sekali tua. Tua ni okey. Okey, ni tua. Tua ni, kalau kita pakai tua tangent. Okey, ini sama tak? Ini kita pakai theta. Tangent 37. O tu apa? Opposite. Opposite tu yang belah sini. Awak pergi sini, yang bertentangan kat sini. 3 opposite. 3 bagi dengan adjacent. Adjacent yang mana? Ni yang bersebelah dengan theta tu, sudut tu. Ni adjacent. Bagi dengan 4. Bila awak tekan kalkulator, mesti sama. 3/4 akan sama dengan tangent 37. Mesti sama. Okey, jelas ya? Ini adalah bagaimana awak nak menggunakan soh, cah, tua. Jelas? Kalau jelas, awak komen pada ruang chat. Supaya kita faham menggunakan kaedah soh, cah, tua. Okey. Okey, ini kalau sudutnya berserenjang 90 darjah macam ni. Dia berserenjang. Tapi apa akan jadi kalau kita tengok kes berikutnya? Yang ini bukan 90 darjah. Kalau tadi 90 darjah senang. Sekarang ni kita ada dua daya. Kita ada 10 Newton dan sudut di antara kedua-duanya adalah 50 darjah. Okey, sekarang kita ada 8 Newton. Jadi macam mana kita nak kira daya paduan? Okey, yang ini awak ada sebelum malam tadi yang cikgu suruh bawa protektor kan dengan pembaris. Awak kena lukis. Yang ini awak kena lukis. Okey, awak pilih skala. Skala ni awak pilihlah
1 cm sama dengan 2 Newton. Cikgu, skala ini macam mana cikgu? Ini akan diberi dalam soalan. Dalam soalan, okay, dia kata kira daya paduan diberi skala 1 cm sama dengan 2 Newton. Jadi awak pilih skala ni. Kalau tidak diberi, awak pilih yang bersesuaian. Jangan pilih 1 cm sama dengan 1 Newton, nanti panjang pula. Jadi bersesuaian. Kalau tak diberi, fikir secara logik. Okey, kita tengok. Okey, dah. Nombor 1 kita pilih skala 1 cm sama dengan 2 Newton. Okey, ini diberi dalam soalan, ataupun kalau tidak diberi, kita fikir secara logik. Okey, kita tengok kat sini. Disebabkan sini 10 Newton, maka satu skala ni 2 Newton. Jadi dekat sini pakai pembaris ya. Lukis sama-sama. Keluarkan pembaris, pensel, protektor. Buat sekarang. Okey. Okey sekarang. Okey, jaga bagi 1 minit. Cari pensel, pembaris dengan protektor. Kita buat sama-sama. Okey. Kalau dah, awak komen. Dah. Supaya cikgu kita akan mula kejap lagi. Okey. Ambil pensel, protektor, 2 benda tu saja dengan pembaris 3. Okey. Cikgu bagi 1 minit. Dia ambil pensel, protektor dan pembaris. Okey. Okey. 10 Newton. Bila 10 Newton, awak pakai skala yang ni, maka awak akan dapat panjang kat sini 5 cm. Jadi awak lukis pembaris, pakai pensel, cikgu nak awak lukis 5 cm. Yang belah sini. Okey, 5 cm. Lukis sekarang. Kalau dah, awak komen dah pada ruang chat, supaya cikgu dah tahu dah awak dah lukis 5 cm. Pakai pembaris ya, jangan agak-agak. Ini betul. Kalau dah, awak komen. Cikgu, sudah dah lukis dah 5 cm tu. Kita buat sama-sama. Okey. Cikgu dapat 3 komen, cikgu akan tutup. Okey. 3 komen cukup. 1, 2, baru 2 orang komen. Okey, 3 orang komen. Okey dah. Okey, sekarang ni cikgu nak awak buat sudut 50 darjah. Ni nombor 2. Pakai protektor. Okey. 50 darjah daripada 5 cm tu. Kalau dah, awak komen. Dapat 3 komen, cikgu akan continue. Step yang nombor, ni step 1. Step nombor 2, buat sudut 50 darjah, gunakan protektor. Kalau hebat, guna jangka lukis. Guna protektor senang. Tak perlu susah-susah. Okey, dah 1 komen. Cikgu nak 3 komen saja. Dah cikgu, cikgu akan buat step nombor 3. Okey, 2. Okey, 3 komen. Cukup. Apa akan jadi? Awak buat step 4 cm ni. 4 cm ni step nombor 3. Ini awak buat 4 cm. Sebab apa 4 cm? Sebab kat sini adalah 8. Jadi 8 ini awak tukar kat sini, awak akan dapat 4 cm. Itu adalah step nombor 3. Sebab 1 cm itu adalah 2 Newton. Jadi kat situ 8, dia akan jadi 4 cm. Okay, itu step nombor 3. Kalau dah, awak komen pada ruang chat tu. 3 komen, cikgu akan continue step nombor 4. Okey, 2. Okey. Buat guna pembaris 4 cm. Okey. Okey. Boleh Okey. Seterusnya, kita ada 3 step dekat sini. 1, 2 dan 3. Maka awak ambil pembaris,
Ini adalah step nombor 4. Pastikan dia dua-duanya adalah arah paksi X. Jadi ini awak lukis yang ni. Ini pun 5 cm. Awak lukis kat sini, yang ni. Kat sini pun sama. Kat sini adalah, ni step nombor 4. Kat sini adalah 5 cm. Sama macam dengan yang kat atas tu. Ni sama dengan atas ni, 5 cm. Okey, itu adalah step nombor 4. Ya, itu. Ada lagi ni. Okey, boleh. Step nombor 4 tu. 5 cm, sama macam atas tu. Sebab dia selari. Okey. Dah, awak komen pada ruang chat untuk step nombor 4. Okey, step nombor 4 tu. Okey, 1, 2, 3 komen. Okey, cukup. 4 komen, 5 komen. Okey. Sekarang ni, okey, step nombor 5. Step nombor 5 daripada sini. Awak sambung sini kat sini. Ni adalah step nombor 5. Guna pemaris awak sambungkan. Okey. Awak sambungkan. Itu step nombor 5. Okey, dah komen pada ruang chat tu. Step nombor 5. Okey. Okey, sekarang ni okey, 4 komen dah. Okey, cukup 4 komen. Jadi ujung sini dengan ujung sini ini adalah step nombor 6. Jadi awak ambil pembaris, awak sambungkan hujung sini ke awak sambung, awak gariskan kat sini. Ni. So ini adalah merupakan daya paduan. Awak sambungkan. Awak sambungkan yang merah tu merupakan daya paduan. Awak sambung ujung yang tadi, yang cikgu cakap tadi, awak sambungkan hujung yang belah sini, ambil hujung belah sini. Jadi yang merah ini merupakan daya paduan. Dah, ini adalah step nombor 6. Okey. Jadi cikgu, berapa nilai ni cikgu? Okey, 1 komen. Okey. Awak sambung saja. Jadi berapa cikgu nilainya cikgu? Nak dapat nilai, awak kena ukur. Awak ukur ni. Yang ni kan daya paduan. Jadi yang merah ni awak kena ukur. Okey, awak kena ukur. Jadi contohnya awak dapat berapa? Okey, sekarang ni. Okey, cikgu nak ukur. Okey, awak ukur. Alip. Daya paduan berapa alip? Berapa cm alip panjang dia? Alip ke? Atirah ke? Cikgu nak jawapan. Awak tulis. Berapa panjang awak dapat? Batrisya ke? Cikgu nak ukur. Sazwin. Ada Sazwin dalam ni. Berapa Sazwin? Panjang dia. Panjang daya paduan tu. Atira, ada ke? 8 cikgu. Okey, 8 awak dapat 8 cm. Cikgu pun kita buat sama. Kalau dapat semua 8 cm tu betul lah. Bagus.